Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung semula kelas kafah kita seperti biasa insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada subjek akidah, iaitu tajuknya adalah beriman kepada kitab. Sebelum kita mulakan, jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk beriman kepada kitab. Okey, saya nak tanya Muhammad Akashala, tahu tak beriman kepada kitab ni apa sebenarnya? Maksudnya, dia adalah rukun iman. Okey, beriman kepada kitab adalah rukun iman. Okey, Akasha tahu tak rukun iman yang keberapa beriman kepada kitab ni? Ingat tak rukun iman? Mula-mula rukun iman kita beriman kepada beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Jadi dan yang ketiga adalah beriman kepada kitab. Okay. Jadi rukun iman beriman kepada kitab ini adalah rukun iman yang ketiga. Okey. Rukun iman yang ketiga. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Okey, sama-sama kita pergi kepada maksud dia. Sekejap ya. Okey, nampak tak? Dia bergerak tak slide? Dia bergerak Okey. Sekejap ya, saya bacalah kat sini. Okey, pengertian kitab. Pengertian kitab. Okey, kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Adalah itu apa yang Allah turunkan, apa yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad lah kan, yang kita tahu yang Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, seterusnya kitab-kitab ni ia mengandungi syariat dan petunjuk. Yang mana syariat yang dan petunjuk ni lah ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Maksud dia adalah Allah turunkan kitab kepada para rasul ni, kat dalam tu adanya isi kandungan bagi seterusnya kat bawah tu setiap muslim dia wajib beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi kita sebagai orang Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah ni wajib kita beriman kepada kitab Allah. Okey? Itu adalah pengertian kepada kitab. Itu beriman kepada kitab tadi kan, kita pergi kepada pengertian dia. Okey, seterusnya adanya dalil. Yang mana dalil inilah yang menyatakan bahawa kita ni perlu beriman kepada kitab Allah. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Mana maksudnya adalah Zazana Akasha bacakan maksud boleh? Saya dah baca ayat kat atas tu. Awak bacakan maksud boleh tak? Maksudnya Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta yang Allah turunkan sebelumnya. Betul. Yang mana maksudnya adalah wahai orang yang beriman. Kita lah kan orang yang beriman kepada Allah ni, perlunya kita tetap perlu beriman kepada Allah dan Rasul. Dan Allah sediakan juga kita perlu beriman kepada kitab Allah ni. Yang mana Allah turunkan kepada Rasul dan juga kitab-kitab sebelumnya. Okey? Itu maksud daripada surah An-Nisa ayat 136. Okey, seterusnya. Al-Quran sebagai kitab panduan hidup. Kenapa Allah turunkan Al-Quran ni? Sebab untuk sebagai panduan hidup kita.
Kita hidup ni kita perlu ada panduan. Jadi antara panduannya adalah kita perlu berpandukan kepada Al-Quran, salah satu kitab yang Allah turunkan. Kita pergi satu-satu. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab panduan bagi umat Islam, kan? Umat Islam perlu berpandu kepada Al-Quran lah. Semua umat Islam kat dalam dunia ni tak boleh lah dia nak hidup ikut suka hati dia je, nak buat itu, nak buat ini, tak boleh. Dia perlu berpandukan kepada Al-Quran. Apa yang isi kandungan dalam Al-Quran itu menyatakan bahawa perkara ni perlu dilakukan, kita perlu buat. Perkara ni perlu ditinggalkan, kita perlu tinggalkan. Itu semuanya adalah suruhan ataupun perintah daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran ialah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Kan? Kalau kita tengok isi-isi Al-Quran tu banyak sangat, macam-macam panduan yang Allah tetapkan. Panduan untuk kita hidup seharian kita macam mana, daripada bangun pagi sampai nak tidur semula, ibadah-ibadah kita, macam mana kita nak bermuamalah ataupun berurusan dengan orang lain. Kan? Banyak sangat panduan kat situ. Macam-macam ada. Kan? Jadi melalui Al-Quran inilah kita akan hidup berpandukan kepada Al-Quran ni. Kita tak adalah nak buat sesuatu tu ikut suka hati, tak, kita berpandukan kepada Al-Quran. Seterusnya je. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir. Nanti kita akan tengok slide seterusnya, nanti akan ada beberapa kitab yang Allah turunkan, dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Daripada mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad tu, Allah jaga kitab ni terpelihara sampailah sekarang ni, sampailah kita hidup sekarang ni, dan sehingga hari kiamat nanti. Sehingga hancurnya dunia ni, Allah akan pelihara isi kandungan Al-Quran tu sendiri. Kesucian Al-Quran tu sendiri. Itu antara kelebihan Al-Quran lah, kan? Seterusnya kita pergi kepada ni nama-nama kitab yang wajib diketahui. Ini Ustazah nak Akasha baca satu-satu boleh? Kitab yang pertama kitab apa? Kitab buku jemaah itu. Zabur. Kitab kitab Zabur. Nama Nabi kat bawah tu adalah nama Nabi yang menerima wahyu daripada Allah, iaitu kitab Zabur tu. Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Daud dia menerima kitab Zabur. Kalau Ustazah belajar dulu kan, cara Ustazah nak ingat kan, kita nak ingat ni kan ada banyak kitab kan, ada 4 kitab dan ada 4 rasul yang menerima. Jadi kita nak ingat kitab Zabur ni diwahyukan kepada Nabi apa ya? Nabi mana ya? Kita nak ingat kan. Ustazah akan ambil daripada perkataan kat depan ni. Contohnya huruf za kan. Zabur za. Maksud Nabi Daud Zada. Ustazah pegang macam tu. Zada. Jadi kitab Zabur kepada Nabi Daud Zada. Kata kunci lah untuk ingat kitab ni kepada Nabi apa. Seterusnya yang kedua, nombor 2 ni kitab Taurat. Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Sama juga yang ni. Tamu. Ustazah pegang tamu. Jadi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kita nak ingat kan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Pada Nabi Isa. Nabi Isa. Yang ni pun sama. Kita ambil yang kunci kat depan. Intis. Tadi Zada, Tamu, Intis. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Boleh. Dan yang terakhir inilah kita akan ingatlah kan, memang kita tahu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ke hujung kelas kita nanti akan ada latihan. Jadi kita tengok macam mana kita nak jawab soalan ni kan. Contohnya kitab ni kepada Nabi mana. Boleh? Nanti kita tengok latihan insyaAllah. Yang ni 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Dan seterusnya adalah
Okey, apabila kita beriman kepada kitab, maksudnya kita hidup berpandukan kepada Al-Quran yang Allah turunkan tu kan, kepada Nabi Muhammad kan. Jadi ada kesan beriman ni. Ada perbezaan antara orang yang beriman dengan kitab Al-Quran, kitab Allah, dan orang yang tidak beriman kepada kitab Allah. Jadi kat sini kita nak tengok apa kesan-kesan orang yang beriman kepada kitab Allah ni. Okey, yang pertama adalah, Ustazah nak Kasyalah baca. Boleh? Pertama, ini. Iman semakin tambah. Iman tambah. Okay, satu-satu kita pergi satu. Boleh? Nanti Ustazah minta Akasha baca yang kedua pula. Boleh? Okey. Pertama adalah iman semakin bertambah. Okey. Kalau kita tengok kan, kalau kita boleh bezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam kan, kehidupan dia kan nampak lain kan. Kehidupan antara dua manusia ni, maksudnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ni ada perbezaan dia. Sebab orang yang beriman ni, iman dia tu akan sentiasa bertambah. Sebab kehidupan dia ni berpandukan kepada Al-Quran, dia melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kan? Jadi kat sini iman kita akan semakin bertambah. Kita akan ketakwaan kita pun akan semakin tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okay. Yang kedua adalah awak nak baca yang mana? Kat bawah ke? Kat tepi ke? Tepi, mendapat syafaat Al-Quran dikasihi Allah masyarakat sejahtera. Okey, kita boleh baca satu. Dapat syafaat Al-Quran. Okey, bila kita meninggal ataupun kita tinggalkan dunia lah, kita meninggal kan, meninggal dunia ni, kita akan tinggal semua benda. Tapi antara yang kita bawa adalah yang boleh menjadi pembantu atau penolong kita dekat bila kita dah mati nanti adalah Al-Quran yang kita sentiasa baca dan kita beriman kepada Al-Quran kan. Dia lah yang akan menjadi penolong ataupun syafaat ketika kita mati nanti. Okey, seterusnya hidup menjadi tenang dan teratur. Kan, Ustazah pada bagi tahu tadi kan, ada dalam slide ada sebut bahawa Al-Quran ni dia mengandungi syariat dan petunjuk. Jadi panduan macam mana kita nak hidup ni. Tak adalah kita buat sesuka hati ke. Nanti bila kita hidup teratur ni ataupun kita berpandukan kepada Al-Quran, hidup kita akan menjadi tenang. Kita akan apa yang insya-Allah Allah akan mudahkan sebab kita beriman kepada Allah bahawa Allah akan takdirkan yang baik-baik saja untuk kita kan. Apa sahaja yang Allah takdirkan tu adalah yang terbaik. Jadi hati kita akan tenang. Kita yakin bahawa Allah akan bantu juga gana-gana kita dalam apa juga masalah. Kan? Iman kepada Al-Quran, apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran tu. Yang seterusnya adalah masyarakat sejahtera. Maksud masyarakat sejahtera ni, kita hidup dalam keadaan gembira, saling tolong menolong, tak adalah perbalahan antara sesama manusia ni, kan? Ustazah ada nampak ada pelajar yang hadir hari ni, Ainu Amara. Okay. Hari ni kita masuk kepada tajuk akidah, iaitu beriman kepada kitab. Okay, seterusnya adalah dikasihi Allah. Yang ni pun pentinglah kan. Bila kita beriman kepada Allah, Allah akan kasihlah kepada kita sebab kita buat sesuatu yang Allah suka. Kita buat sesuatu yang Allah perintahkan. Kan? Jadi kita pun akan dikasihi oleh Allah. Kan? Betul? Hidup kita pun akan rasa tenang, hati kita akan rasa gembira. Kan? Okay, ini antara kesan beriman kepada kitab Allah. Antaranya lah, banyak lagi kesan-kesan yang lain, kesan-kesan positif lah yang lain apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Alright, seterusnya. Okay, macam mana kita nak tahu, bukanlah maksudnya kita nak tahu seseorang tu beriman ataupun diri kita sendiri ni. Kita ni beriman kepada kitab. Iaitu melalui tindakan kita. Apa yang kita buat setiap hari, apa yang kita lakukan daripada bangun pagi sampai kita tidur semula tu, itulah yang membuktikan bahawa kita ni beriman kepada Allah ataupun beriman kepada kitab Allah tu sendiri. Okey. Antara buktinya adalah kita pergi satu-satu, okey? Yang pertama adalah menunaikan solat 5 waktu. Solat fardu 5 waktu ni kita wajib kan? Diwajibkan kepada semua umat Islam ni untuk menunaikan solat 5 waktu. Jadi antara bukti kita beriman kepada kitab Allah Al-Quran itu adalah kita menunaikan solat 5 waktu.
Jadi kat sini bila kita solat ni kita tak, kita yakin, kita beriman kepada kitab Allah ni kan, perintah Allah untuk menunaikan solat 5 waktu tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah menutup aurat dengan sempurna. Kan dalam Al-Quran ada nyatakan bahawa setiap manusia ni perlu menutup aurat dengan sempurna. Ada batas-batas aurat yang boleh ditunjuk kepada manusia lain ataupun orang lain lah. Ada yang tidak boleh ditunjukkan. Jadi kat sini bila kita tutup aurat dengan sempurna, bukti bahawa kita beriman. Ataupun nampak kita ni manusia ni ataupun seseorang ini dia beriman kepada kitab Allah. Dia ikut apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tu. Perintahkan Allah dalam Al-Quran. Itu yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah tekun menuntut ilmu. Macam kita tengah buat sekarang, kita belajar macam mana kita nak tahu berkenaan dengan beriman kepada kitab. Kita belajar bersungguh-sungguh supaya kita faham apa yang kita jalankan setiap hari kan, apa yang kita lalui setiap hari. Kita cari ilmu-ilmu fardu ain yang lain, kita belajar fardu ilmu yang lain. Bila kita belajar bersungguh-sungguh ni lah menjadikan bukti bahawa kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran tu. Okey? Okey, seterusnya adalah menjadi seorang yang amanah. Ni penting. Amanah ni sangat-sangat penting. Terutama kepada mereka yang memimpin. Menjadi pemimpin kan. Tak kisahlah dalam apa bentuk organisasi pun. Contohnya dalam kelas ke. Dalam kelas kan kita ada ketua kelas kan. Kita ada ketua kelas. Kat sekolah ada ketua kelas tak kan? Dalam satu kelas tu awak ada ketua kelas tak? Ada ke tak? Ada kan? Bila kita jadi ketua ni, kita perlu jadi amanah. Amanah ni dia berlaku, antaranya kita berlaku adil lah. Kita berlaku adil. Antara sesama ahli ni, kita bagi sama rata. Maksudnya kita buat sama rata. Tak ada nak lebihkan dia ni, yang ni kita abaikan. Tak ada. Itu antara amanah, apa yang dimaksudkan dengan amanah kat sini. Okay. Selain itu juga, kita menepati janji. Okay. Contohnya, pemimpin ni dia berjanji sesuatu benda tu, jadi dia perlulah menepati janji yang telah dia utarakan tu. Itu menjaga amanah dia tu lah. Menjadi amanah dia tu. Jadi kat sini apabila pemimpin ni dia berlaku amanah atau bersifat amanah, jadi kat situlah menunjukkan dia beriman kepada kitab Allah. Bukti kepada dia ni beriman kepada kitab Allah. Okey, dan yang seterusnya adalah memelihara kesucian Al-Quran. Kalau ingat balik yang tadi Ustazah dah sebut bahawa kitab Al-Quran ni adalah kitab yang Allah kekalkan kesucian dia ataupun tidak ada penyelewengan dia sehingga hari kiamat. Allah dah nyatakan dalam Al-Quran yang bahawasanya Allah akan jaga kesucian Al-Quran ni. Dan ada juga bila orang nak ciptakan satu surah yang seperti dalam Al-Quran ni tak boleh nak buat yang sama macam Al-Quran. Sebab adanya kelebihan kepada Al-Quran tu, kelebihan tersendiri Al-Quran tu. Allah jaga kesucian dia. Jadi tak adanya penyelewengan daripada Al-Quran ni. Allah akan jaga sehingga hari kiamat. Okey, yang seterusnya adalah mengamalkan akhlak mulia. Okey, boleh tak Akasha bagi satu contoh akhlak mulia ni apa? Satu je. Apa-apa je awak kalau ni akhlak yang mulia ni, apa dia? Boleh tak? Ke nak Ustazah bagi satu contoh? Okey, Ustazah bagi contohlah satu kan. Satu contoh akhlak yang mulia. Okey. Menghormati kedua ibu bapa. Contoh yang lain? Akhlak yang mulia? Orang lebih tua. Menghormat orang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Betul? Itu antara akhlak yang mulia lah kan. Kita menghormati orang yang lebih tua. Tak kisahlah kita jumpa contohlah Ustazah bagi situasi dekat sekolah kan nak. Contoh ada yang menjaga keselamatan pelajar tu kan. Pegawai. Awak panggil apa kalau yang menjaga kalau murid-murid nak melintas kan?
Kan pekerja contohlah pekerja pekebun ke, pekerja-pekerja lain kat sekolah tu selain daripada guru, selain daripada staff-staff kat situ, pekebun ke apa ke kan. Kita pun macam mana kita nak hormati, dia kan lebih tua daripada kita kan. Kita kan kecil lagi, kita muda lagi, kita macam mana kita nak hormati dia. Salah satunya bila kita jumpa mereka tu, pekerja-pekerja lain ni, kita bagi salam. Tu antara contoh cara kita nak menghormati. Ataupun kita senyum, kita jumpa dia kita senyum, tu antara kita menghormati lah kan. Tu antara akhlak mulia. Okey, Anu Amara ni boleh buka mic tak? Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh. Ada tak salah satu contoh akhlak yang mulia? Boleh bagi tak satu contoh akhlak yang mulia? Okay, apa-apa je? Tak tahu? Okey, sekarang ni awak tengah pakai apa tu? Amara, nama awak Amara ke? Anu? Awak tengah pakai apa? Pakai? Tudung. Tudung. Pakai tudung tu maksudnya menutup? Aurat. Tu antara akhlak yang mulia lah kan. Kalau kita tengok orang yang tak tutup aurat, lepas tu dia pergi, dia keluar daripada rumah kan. Nampak tak akhlak dia tu? Kita naklah ceritakan perkara yang buruk, tapi kita nak menunjukkan pakaian yang menutup aurat ni adalah antara salah satu akhlak yang mulia. Okay. Jadi sekarang ni pun awak pun dah buat salah satu akhlak yang mulia tu. Okay. Sama juga dengan Akasha, berpakaian dengan sopan kan. Okey, dan yang terakhir kat bawah ni adalah bawah sekali bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Sekarang ni kan kita tengah belajar beriman kepada kitab kan, kitab salah satunya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tu. Jadi kita kena berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dan dalam masa yang sama kita belajar juga macam mana kita nak memahami Al-Quran tu. Sebab Al-Quran ni kan dia dalam bahasa Arab. Jadi bukan bahasa kita, bahasa Melayu. Jadi kita belajar bersungguh-sungguh supaya kita boleh faham apa isi kandungan dalam Al-Quran tu. Jadi semua tindakan yang kita buat ni, yang disenaraikan ni adalah bukti keimanan melalui tindakan kita. Antaranya ada lagi amalan-amalan yang lain ataupun tindakan-tindakan lain yang membuktikan kita ni beriman kepada kitab Allah. Okey, boleh faham Okey, seterusnya saya rasa dah sampai ke latihan kot. Okey, latihan. Alright, sebentar. Semua masih okey nak masuk kepada latihan ni. Okey, Ustazah bacalah. Okey, yang pertama untuk nombor 1, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Ala-ala kita dah ada 3 orang kat sini kan. Ustazah baca 1, nombor 2 Ustazah bagi kepada Akasha dan nombor 3 Ustazah bagi ke Amara ya. Okey, kita jawab satu-satu. Okey, yang pertama, kitab Okey, kitab Allah bermaksud kalam yang diwahyukan kepada nabi, para nabi dan rasulnya. Itu kalam Allah kan. Dan dekat maksud kita pergi kepada maksud kitab, beriman kepada kitab tu adalah kitab Allah adalah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Okey, yang kedua, Kasha baca boleh? Kitab ini mengandungi petunjuk. Mengandungi apa? Syariat. Syariat dan petunjuk. Okey, baca sampai habis. Petunjuk memimpin manusia ke jalan yang diredai Allah. Okey, betul. Yang kedua ni adalah kitab ini mengandungi Al-Quran lah, mengandungi syariat dan petunjuk, yang mana ianya memimpin manusia ke jalan yang diredai oleh Allah. Okey, yang ketiga, Amara boleh tolong baca An-Nur Amara boleh? Nombor 3. Setiap Muslim wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan. Pandai. Alright, nombor 3 adalah setiap Muslim wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua.
Tandakan betul pada kenyataan yang betul. Tandakan tik lah kan. Yang pertama adalah kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi. Betul ke salah? Cuba sama-sama jawab. Betul ke salah? Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Tak tahu betul ke salah? Betul. Ni kan tadi kan kita dah jawab kan yang soalan yang pertama tadi yang Ustazah baca ni. Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Sama juga dengan yang ni. Jadi kenyataan yang pertama ni betul. Okay, yang kedua Ustazah baca. Al-Quran merupakan kitab panduan bagi umat Islam. Betul ke salah? Al-Quran merupakan kitab panduan bagi umat Islam. Betul. Yang sini yang kedua ni pun betul. Yang mana kita sebagai umat Islam ni kita berpandukan kepada Al-Quran. Jadi betul lah Al-Quran ni ia merupakan bagi umat Islam. Okey. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab Allah yang pertama. Betul ke? Kan tadi kan ada tulis bahawa kitab Al-Quran ni adalah yang terakhir kan pada Nabi Muhammad dan ianya kesuciannya kekal sehingga kiamat. Jadi yang ni salah lah, bukan kitab yang pertama, kitab yang terakhir. Okey, yang keempat, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Ustazah dah sebut dah tadi. Itu salah ni? Betul. Ini kitab Al-Quran ni Allah pelihara sehingga hari kiamat nanti. Okey? Sampai sekarang dah sampai hari kiamat nanti. Terpelihara kesucian Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ni Ustazah harap semua boleh jawab dengan betul. Bilangan yang diturunkan ada 6 kitab. Betul ke? Salah. Ada 4. Ni ada 4. Seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Ni. Yang dah contoh tu boleh padam. Okey? Ni adalah 4 kitab yang tadi kita jawab tadi. Yang salah 6 tu kan. Yang betulnya adalah 4. Okey. Satu-satu. Kitab Zabur kepada Nabi. Siapa ingat? Nabi Daud. Ingat. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Okey, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Siapa ingat? Huruf T kat depan. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Okey, seterusnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Pandai. Wah, yang terakhir, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Boleh tak sebut? Sama-sama. Kitab apa? Al-Quran. Aywa. Bagus semua. Aktif untuk hari ni Apalah kita padam semula. Okey, kita pergi satu-satu. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Okay. Dah boleh buat, sama-sama buat, boleh tak? Awak pandai kan contoh-contoh tu? Sebab tak reti nak buat. Okey, Nabi Muhammad kitab Al-Quran, Nabi Isa kitab Injil. Tak apa, buat je sama-sama. Salah tu. Kitab Zabur. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama ni, Nabi Muhammad kitab Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur dan yang terakhir Nabi Musa kitab Taurat. Okey, ingat 4 tu. Okey. Okey, seterusnya. Boleh padam dulu. Bahannya adalah warnakan kesan beriman kepada kitab Allah. Warnakan kesan yang beriman kepada kitab Allah. Ustazah, kejap. Ustazah tak nak awak warnakan, cuba awak baca. Satu seorang nak baca. Mana satu kesan beriman kepada kitab Allah? Okey, Akasha dulu. Baca salah satunya.
Kristen buruk atau baik? Okey, salah satunya adalah Beriman semakin bertambah. Aywa. Okey, An-Nur pula boleh tak bacakan satu? Apa kesan beriman kepada kita Allah? Cuba tengok dulu. Yang mana satu? Kesan kita beriman kepada kitab Allah. Pada semula apa ni? Kesan. Yang pertama, iman semakin bertambah. Yang kedua adalah dikasihi oleh Allah. Kat bawah tu. Dikasihi oleh Allah. Yang terakhir adalah mendapat syafaat Al-Quran. Okey, ada 3 kat sini. Kesan beriman kepada Allah. Okey, seterusnya. Ini yang terakhir ke? Ini yang terakhir dah. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okay, kita pergi satu-satu. Ada 3 soalan kat sini. Okey, dalil nakli beriman kepada kitab Allah ialah daripada surah Aywa, betul. Surah An-Nisa ayat 136. Okey, yang kedua, Al-Quran mengandungi perintah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita patuhi. Perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan daripada Allah dalam Al-Quran tu. Ada yang Allah suruh kita buat sesuatu ni, dan ada yang Allah larang kita buat sesuatu ni. Okey? Yang ketiga adalah sekali, kita mestilah berusaha belajar membaca. Satu lagi apa? Dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Belajar, membaca, satu membaca. Yang kedua, betul, memahami dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Sekali lagi, kita mestilah berusaha belajar, membaca, memahami dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Okay, alright. Jadi untuk hari ini saya rasa itu sahaja. Kita dah sampai ke penghujung ni dah. Okey, kita pergi semula daripada awal, okey? Kesimpulan untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita belajar beriman kepada kitab. Itu salah satu rukun iman yang ketiga. Okay, jadi kita sebagai umat Islam ni kita wajib beriman dengan kitab Allah ni. Kita hidup berpandukan kepada Al-Quran. Jadi dengan berpandukan Al-Quran ni, kita akan dikasihi oleh Allah, kita akan disayangi oleh Allah, hidup kita akan menjadi tenang, kan? Untuk hari ini sampai situ sahaja dulu. Jadi Ustazah nak buka peluang dulu kepada pelajar hari ini. Ada tak apa-apa persoalan? Kalau tak ada persoalan, kita berhenti kelas kita sampai sini dulu. Okey, ada tak apa-apa persoalan untuk tajuk hari ini? Tak ada Dua tak ada Okey, kalau macam tu kita selesaikan kelas kita sampai sini dahulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi untuk kelas-kelas seterusnya. Okey? Alright, jadi untuk hari ini Ustazah ucapkan terima kasih kepada yang hadir dan Ustazah ucapkan juga terima kasih kepada yang menonton semula tayangan video ini nanti. Okey? Jadi kita jumpa kelas seterusnya. Sebelum berakhir kelas, kita baca doa sama-sama. Kita tutup kelas tasbih, kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr al-insanu fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Nanti kita jumpa lagi kelas seterusnya, okey? Alright. Assalamualaikum.